Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, Muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Muallim awak tak dengar. Jadi untuk sementara ni, Muallim tutup dulu semua mikrofon awak. Okey, siapa yang baru masuk, boleh buka buku teks bahasa Melayu muka surat 54. Buku teks bahasa Melayu muka surat 54. Ya. Muallim, Ya. kita tak bawa buku. Tak apa, siapa yang tak ada buku nanti Muallim akan tunjukkan dekat depan ni. Okey, hari ni Muallim nak ajar awak semua, tajuk dia kata hubung. Boleh buka buku teks bahasa Melayu muka surat 54. Kata hubung. Apa itu kata hubung? Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut dalam buku teks kita, awak semua tengok dekat depan ni, Muallim tunjukkan dekat awak semua. Muallim terangkan dulu apa itu kata hubung. Okey, boleh nampak tak kat depan ni? Boleh ya? Okey, kata hubung. Apa itu kata hubung? Okey, yang pertama, kata hubung ni kata yang digunakan untuk menghubungkan perkataan satu dan perkataan dua ataupun ayat. Masuk bahasa mudah dia, dua ayat kita gabungkan dia menjadi satu ayat. Itu maksud dia kata hubung. Perkataan kata hubung ni kata yang kita gunakan untuk gabungkan ayat pertama dengan ayat kedua. Gabungkan dua ayat ini menjadi satu ayat sahaja. Itu maksud kata hubung. Okey. Kata hubung. Okey, hari ni kata hubung ada banyak. Tapi untuk hari ni Muallim ajar ada 7 dulu. Yang pertama kata hubung dan, yang kedua atau, yang ketiga tetapi, yang keempat lalu, yang kelima serta, kerana, dan yang terakhir sekali supaya. Okey. Kata hubung hari ni Muallim akan ajar 7. Tapi sebenarnya kata hubung ni dia ada banyak. Untuk hari ni kita belajar 7 dulu. Okey, mari kita pergi kata hubung yang pertama. Okey, kata hubung yang pertama dan. Kata hubung yang pertama dan. Okey, apa itu dan? Dan ni macam mana kita nak gunakan? Dan digunakan untuk menghubungkan dua unsur yang sama. Kata hubung dan ni kita gunakan untuk gabungkan ayat yang ada maksud yang sama. Apa maksud yang sama tu? Contoh dia. Kat sini ada 2 ayat. Ini ayat yang pertama, ini ayat yang kedua. Ayat pertama, Ali membeli buku cerita. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Mat membeli buku cerita. Okey, ada 2 orang. Yang pertama Ali, yang kedua Mat.
mereka buat apa? Membeli buku cerita. Ali beli buku cerita, Mat pun beli buku cerita juga. Itu maksud dia, dua unsur yang sama. Jadi dua ayat ini kita gunakan kata hubung, kita gabungkan dua ayat ini menjadi satu ayat sahaja. Kata hubung yang sesuai kita gunakan ialah dan. Ingat, kata hubung dan ni untuk ayat masuk yang sama. Ada dua benda yang sama. Kat sini Ali dengan Mat, diorang membeli buku cerita. Dua-dua membeli buku cerita. Jadi kita gabungkan Ali, yang kedua Mat, yang ni pun Mat, membeli buku cerita. Itu maksud dia, unsur yang sama. Ali beli buku cerita, Mat pun beli buku cerita. Jadi dua ayat ini kita gabungkan dia menjadi satu ayat sahaja. Jadi kena ingat, kata hubung dan ni kita gunakan bila nak gabungkan dua unsur yang sama. Macam contoh ayat kat sini, dua-dua membeli buku cerita. Jadi dua ayat ini kita gabungkan je dia menjadi satu. Ali dan Mat membeli buku cerita. Itu kata hubung yang pertama, kata hubung dan. Okey, yang kedua pula, kata hubung atau. Tadi kata hubung dan, yang kedua kata hubung atau. Okey, kalau dan untuk kita gunakan untuk benda yang sama, atau pula digunakan untuk menunjukkan pilihan. Pilihan ni maksud dia benda tu dia ada banyak. Ada dua ataupun tiga ataupun banyak pilihan. Contoh ayat dia, ayat ini. Ini ayat pertama, Ali mahu membeli Milo. Ayat yang kedua, Ali mahu membeli kopi. Okey, dua-dua Ali, dia nak beli Milo. Yang pertama ada Milo, yang kedua kopi. Ini dua ayat. Jadi kita gabungkan dua ayat ini menjadi satu ayat dan kita gunakan kata hubung atau. Sebab kata hubung atau, kenapa kita gunakan atau? Sebab bila atau ni untuk pilihan. Kat sini yang pertama pilihan dia Ali nak beli Milo. Dan yang kedua Ali nak beli kopi. Jadi ada dua. Jadi kita gunakan dia kata hubung atau. Untuk pilihan. Ali mahu membeli Milo atau kopi. Ada dua pilihan. Jadi ingat, bila ada pilihan je, kata hubung dia kita gunakan atau. Yang pertama pilihan dia Milo. Dia nak beli Milo atau kopi. Itu maksud dia, pilihan. Kopi. Pilihan dia yang pertama Milo. Pilihan yang kedua kopi. Jadi bila pilihan je, kita gunakan atau. Kalau awak gunakan Ali mahu membeli Milo dan kopi, tak sesuai. Ya betul juga ayat tu. Tapi untuk kat sini, kita gunakan pilihan. Kalau kata hubung. Itu kata hubung yang kedua. Okey, kata hubung yang ketiga. Tetapi. Kata hubung ketiga, tetapi. Kata hubung dan kita gunakan untuk benda yang sama. Kata hubung atau untuk pilihan. Kalau kata hubung tetapi pula digunakan untuk menunjukkan perkara yang bertentangan. Perkara yang berlawanan. Okey, contoh dia apa maksud perkataan perkara yang bertentangan, yang berlawanan. Okey, kat sini ada dua ayat. Ayat pertama, Cici suka membaca. Ayat kedua, Cici tidak suka menulis. Okey, dua ayat ni kita nak gabungkan dia menjadi satu ayat. Jadi kata hubung yang sesuai kita gunakan ialah tetapi. Kenapa kita gunakan tetapi? Kenapa tak gunakan dan atau yang lain? Tapi kita gunakan tetapi sebab dia perkara yang bertentangan. Tetapi, okey, yang pertama Cici suka membaca. Itu yang pertama, Cici suka membaca. Yang kedua, Cici tidak suka menulis. Cici ni dia suka membaca sahaja. Dia tak suka pun menulis. Jadi ada dua bertentangan, berlawan. Satu suka membaca, satu tak suka menulis. Jadi kita gunakan kata hubung tetapi, perkara yang berlawanan. Kita gabungkan dua ayat ini menjadi satu ayat sahaja. Jadi ayat penuh dia akan jadi
Cici suka membaca tetapi tidak suka menulis. Itu maksudnya perkara bertentangan, berlawanan. Cici suka membaca tetapi tidak suka menulis. Jadi ingat kata hubung tetapi untuk benda yang berlawanan. Ada satu perkara dia suka, ada satu lagi dia tak suka. Itu maksud dia berlawanan. Okey, kata hubung yang keempat, lalu. Kata hubung yang keempat, lalu. Okey, lalu ni kita gunakan untuk apa pula? Digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang berturut-turut. Bahasa mudah dia, kata hubung lalu ni kita gunakan bila dia buat dua kerja berturut-turut. Dia dah siap buat kerja ni, lepas tu dia buat pula kerja lain. Itu maksud dia berturut-turut. Mula-mula dia makan, lepas makan dia tidur. Itu maksud dia berturut-turut. Okey, kat sini ada dua ayat. Yang pertama, Nana memakai kasut. Yang kedua, Nana keluar rumah. Mula-mula Nana buat kerja apa? Mula-mula Nana pakai kasut. Lepas dah siap pakai kasut, dia pun keluar rumah. Itu maksud dia berturut-turut. Dia dah siap buat satu kerja, dia pun buat terus kerja lain pula. Jadi dua ayat ini kita nak gabungkan dia menjadi satu ayat. Kata hubung yang sesuai kita gunakan ialah lalu. Sebab dalam ayat ini, dalam ayat Nana memakai kasut, Nana keluar rumah, dia sedang membuat kerja yang berturut-turut. Mula-mula dia pakai kasut, dah siap pakai kasut, dia pun keluar rumah. Jadi kata hubung yang sesuai kita gunakan lalu. Perbuatan yang dilakukan berturut-turut lalu. Nana memakai kasut lalu keluar rumah. Itu ayat dia menjadi satu ayat. Mula-mula Nana buat kerja apa? Mula-mula Nana pakai kasut, dah siap pakai kasut, dia pun keluar rumah. Jadi Nana memakai kasut lalu keluar rumah. Itu maksud dia lalu perbuatan ataupun kerja yang dilakukan berturut-turut. Okey, kata hubung yang seterusnya, serta. Yang kelima, kata hubung yang kelima. Kata hubung serta. Okey, serta ni kita gunakan untuk apa? Digunakan untuk menyatakan maksud bersama-sama. Okey, serta ni dia lebih kurang je dengan kata hubung dan. Lebih kurang je, serta dan juga dan. Lebih kurang. Digunakan untuk perkara yang maksud sama ataupun dilakukan bersama-sama. Contoh ayat yang pertama, Tobi membawa buku ke sekolah. Tobi membawa botol ke sekolah. Tobi membawa wang ke sekolah. Dan yang keempat, ada tiga ayat. Tobi membawa buku ke sekolah. Tobi membawa botol ke sekolah. Tobi membawa wang ke sekolah. Okey, dia pergi ke sekolah membawa benda yang sama-sama, bersama-sama. Yang pertama dia bawa buku, dia pergi sekolah. Yang kedua dia bawa botol. Dan yang ketiga dia bawa wang. Jadi tiga ayat ini kita gabungkan dia menjadi satu ayat. Kata hubung yang sesuai kita gunakan ialah serta. Jadi ayat penuh dia, Tobi membawa buku dan botol serta wang ke sekolah. Itu maksud dia. Masuk bersama-sama, perkara yang sama. Tobi membawa buku ke sekolah. Tobi pun membawa botol ke sekolah. Dan dia pun membawa wang ke sekolah. Jadi ayat penuh dia, Tobi membawa buku. Kata hubung dan. Serta wang ke sekolah. Itu maksud dia, kata hubung serta. Okey, yang kedua terakhir, kerana. Kata hubung yang keenam, kerana. Okey, kerana. Kita gunakan untuk apa kerana? Kerana digunakan untuk menunjukkan sebab ataupun alasan. Ingat, kata hubung kerana ni kita gunakan untuk sebab ataupun alasan. Contoh dia, ayat yang pertama, Zoro demam. Ayat yang kedua, Zoro bermain hujan semalam. Okey, sebab dia demam sebab apa? Sebab dia main hujan. Jadi bila sebab je, kita gunakan kata hubung kerana.
Jadi dua ayat ini kita gabungkan dia dengan kata hubung untuk menjadikan dia satu ayat. Kita gunakan kata hubung kerana. Kata hubung kerana ni kita gunakan untuk sebab ataupun alasan. Zoro demam. Okey, sebab apa dia demam? Kerana bermain hujan semalam. Itu maksud dia. Contoh lagi. Ali tidak ke sekolah. Kenapa? Kita gunakan kerana. Ali tidak ke sekolah kerana sakit. Contoh dia. Jadi kata hubung kerana ni kita gunakan untuk sebab dan juga alasan. Ya, satu lagi awak boleh gunakan agar. Agar ini kata hubung juga. Dan satu lagi awak boleh gunakan supaya. Supaya pun kata hubung juga. Ya, maksud dia sama je. Kerana, agar, supaya digunakan untuk sebab. Contoh kat sini, Zoro bermain hujan kerana Zoro demam kerana bermain hujan semalam. Ataupun contoh lagi kita gunakan agar. Kita mestilah selalu mandi agar badan kita sihat. Kita mestilah mandi sebab apa? Agar badan kita sihat. Supaya pun sama, ingat. Sama je ni. Kerana, agar dan supaya. Untuk sebab dan juga alasan. Awak kena tengok ayat yang mana nak gunakan yang sesuai. Okey, yang terakhir. Supaya sama tadi. Kalau kerana, sebab, alasan. Supaya pula untuk tujuan. Sama je. Tujuan, sebab ataupun alasan. Emak memanaskan lauk. Tujuan dia panaskan lauk supaya lauk tidak basi. Jadi dua ayat ini kita gabungkan dia menjadi satu ayat. Emak memanaskan lauk supaya tidak basi. Okey, supaya ni untuk tujuan ataupun sebab. Sebab apa emak memanaskan lauk? Apa tujuan emak panaskan lauk? Supaya tidak basi. Okey, awak kena pandai bezakan. Dia sama je. Agar ke, supaya ke, kerana. Awak kena tengok konteks ayat mana yang sesuai. Emak memanaskan lauk agar tidak basi pun betul. Emak memanaskan lauk supaya tidak basi pun betul. Tapi kalau emak memanaskan lauk kerana tidak basi, tak sesuai. Kerana walaupun dia untuk tujuan, alasan, sebab pun kerana tidak sesuai untuk konteks ayat itu. Okey, setakat ni semua faham tak? Ada sesiapa nak tanya soalan? Faham. Faham? Faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, hari ni kita belajar tentang apa? Tentang kata Hubung. kita belajar berapa kata hubung hari ni? 7. 7. Yang pertama, apa dia yang pertama? Kata hubung yang pertama, dan. Dan untuk benda yang apa? Dan kita gunakan untuk apa? Ali dan Itu. Untuk apa? Dan untuk benda yang sama. Dan serta untuk benda yang sama. Kerana, agar, supaya, untuk sebab. Apa lagi ada? Boleh faham tak? Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, kalau semua okey, mari kita cuba jawab soalan bersama-sama. Okey, soalan ke depan ni. Kita gunakan kata soalan dia. Gunakan kata hubung yang sesuai untuk gabung ke ayat ini. Okey, ayat yang pertama. Imran murid yang rajin. Imran rajin membantu ayah ibunya di rumah. Imran membantu ayah, Imran pun bantu ibu. Jadi benda yang sama kita gunakan kata hubung apa? Dan. Kata hubung dan. Kata hubung dan. Imran membantu ayah, Imran pun bantu ibu. Jadi dua benda yang sama kita gunakan kata hubung dan. Okey, yang kedua, Imran sering membersihkan halaman rumahnya tidak semak. Okey, ini untuk tujuan. Imran membersihkan halaman rumah tidak semak. Supaya. Supaya. Supaya.
supaya untuk maksud dia kita gunakan sebab ataupun tujuan. Tujuan apa? Imran membersihkan halaman rumahnya. Tujuannya supaya tidak semak. Okey, Imran akan membuang bekas-bekas yang dapat menakung air, mengelakkan pembiakan nyamuk. Kata huruf apa yang sesuai? Dia buang bekas yang menakung air. Tujuan dia untuk elakkan pembiakan nyamuk. Nak gunakan apa? Supaya kurang sesuai. Dan kurang sesuai. Kerana kurang sesuai. Apa lagi? Siapa tahu? Dan tak boleh. Dan tak boleh. Untuk. Lalu tu perbuatan yang berturut-turut. Imran membuang bekas yang dapat menakung air untuk mengelakkan pembiakan nyamuk. Itu contoh jawapan dia. Okey, seterusnya dia akan menyapu daun-daun kering, memasukkannya ke dalam plastik sampah. Mula-mula dia sapu daun kering. Lalu. Pandai. Lalu. Dua perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Lalu memasukkannya ke dalam plastik hitam. Sampah sarap seperti plastik, kertas dan botol, tin. Satu lagi ada tin. Nak gabungkan dengan apa ni? Serta. Kita gabungkan dengan serta. Kerana kurang sesuai, kerana untuk sebab. Sampah, plastik, kertas dan botol serta tin. Bersama-sama. Langkah ini penting. Bahan-bahan ini boleh dikita semula. Nak gunakan apa? Atau tak boleh. Atau untuk pilihan. Untuk kurang sesuai. Jawapan dia kerana. Kerana kita gunakan untuk sebab ataupun alasan. Langkah ini penting. Sebab apa langkah itu penting? Kerana bahan-bahan ini boleh dikita semula. Kerja-kerja pengasingan itu agak rumit. Imran suka melakukannya. Pertama dia suka buat. Yang kedua rumit. Gunakan apa? Sambil. Dan tak boleh. Supaya pun tak boleh. Kerana salah. Untuk salah. Untuk salah. Apa dia yang sesuai? Kenapa tetapi? Kerja pengasingan tu rumit. Tetapi Imran suka melakukannya. Tetapi benda yang berlawanan. Walaupun kerja tu rumit, tetapi Imran suka melakukannya. Okey, yang terakhir. Usaha seperti ini penting. Sikap mengutamakan kebersihan itu bermula dari rumah. Supaya. Penting untuk sikap. Untuk kurang sesuai. Untuk salah. Penting. Supaya. Kerana. Jawapan dia kerana. Supaya salah. Kurang sesuai. Usaha ini penting kerana sikap mengutamakan kebersihan bermula dari rumah. Setakat ni semua faham? Boleh soalan? Ada. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, buka buku aktiviti bahasa Melayu. Kerja rumah hari ini buat muka surat 64. Surat 64. Buku aktiviti muka surat 64. Itu kerja rumah untuk hari ini. Nanti dah siap hantar kepada muallim untuk muallim cek. Boleh? Ya? Dah siap nanti hantar pada muallim. Nanti muallim akan cek. Okay, ada sesiapa nak tanya soalan sebelum kita habiskan kelas? Tak nak. Mau faham?
Okey, kalau semua jelas, tak ada yang nak tanya soalan. Setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Al-Ins. Okey, sama-sama baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, kerja rumah jangan lupa siapkan dan siap hantar pada muallim. Okey, bye. Okey, itu je kelas kita untuk malam ni. Jumpa nanti akan datang. Malim, muka surat apa? Jumpa surah 64. 64. Bye. Okey, bye Malim. Sikit. Jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Bye.